This call is now being recorded. Okay. Nampak apa yang saya share? Mungkin. Okay, thank you for respond. Alright, so hari ni kita nak masuk, saya nak habiskan sebanyak mana mungkin sejam lebih lah kot tengok pada keadaan. Okay, so saya nak masuk GridNet region dan juga penggunaan GridNet. Habiskan chapter ni terus. Ada kelas tak yang subjek yang buat kelas hari ni? Selain daripada saya. Ada ke tak ada? Tak ada, madam. Tak ada? Azrul kata apa tadi? Tak ada. Okay. Alright, so maaflah ya terpaksa buat ni. Okay. Okay, so kita nak habiskan GridNet. Okay, tengok sini LOF adalah explain the use of haloalkanes in the synthesis of GridNet reagent. Okay, GridNet reagent adalah RMGX. GridNet reagent is prepared by reactions of haloalkane with magnesium metal in an anhydrous ether as a solvent. So ini adalah reaction untuk GridNet. RX tambah Mg dalam keadaan dry ether, dia dapat RMGX. Tempat X tadi awak replacekan dengan MgX. Okay, so GridNet ni banyak kegunaan. Take note nah, GridNet ni banyak kegunaan dia sebab dia boleh buat macam-macam. Okay, GridNet reagents undergo many reactions that make them useful as a starting materials in the synthesis of other organic compounds such as, yang ini awak kena GridNet. Kena ingat, GridNet boleh sintesis 5 jenis compound, iaitu dia boleh sintesis alkane, dia boleh sintesis primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol dan juga asid karboksilik. Okay, sebab tu dia menjadi very useful sebab dia boleh sintesis 5 compound. 5 compound ni termasuk alkohol yang kita dah pecahkan ikut dia punya kelas. Okay. Kita terus pergi kepada latihan how to prepare GridNet reagent. Okay, lagi sekali, GridNet adalah kita ambil RX, maksudnya dia start daripada haloalkane tambah magnesium ada dry ether dapat RMGX. So itu adalah teori jadi secara general. Okay, kita cuba apply sekiranya kita gunakan yang betul. Okay, tengok contoh dekat situ. Okay, soalan yang pertama. Okay, dia tambah dengan tempat Cl ni awak replacekan dengan CH3, CH2, Cl tu replace dengan MgCl. Cl ni diikutlah kalau dia pakai inisial sebelakang pun akan jadi Cl. Okay, tambah macam tu. Kena masukkan Mg dalam dry ether, pelarut dia. Okay, untuk B, bromin berada di atas. Kita akan letakkan MgX pada karbon yang ada yang terikat dengan klorin, yang terikat dengan halogen. So karbon ini terikat dengan halogen, so karbon itulah yang akan kita gantikan dengan kita attach dengan MgCl. So karbon kedua ni terikat dengan bromin, so saya akan tulis CH3 CH CH3, kawasan bromin tu gantikan dengan MgBr. Okay, gantikan dengan MgBr. Dia tidak semestinya berada di hujung, dia kena replace tempat yang ada halogen. Okay, so sebelah sini. Okay, Cl ni akan jadi CH2 MgCl, replace dengan MgCl. Br ni akan jadi MgBr. Okay, so dia simple saja. Cara buat GridNet, tambah Mg dry ether, tempat yang ada X gantikan dengan MgX. Dia tak semestinya karbon primary, ikut jenis karbon yang diikat. Okay, so itu adalah how to prepare GridNet. Okay, seterusnya kita nak tengok fungsi GridNet yang seterusnya.
Yang pertama adalah grignard, dia boleh digunakan untuk sintesis alkin, iaitu menghasilkan alkin. Kita tengok cara dibuat. Okay, saya akan start daripada grignard. Kita tengok daripada Rx tambah Mg dry ether, so kita akan dapat RMgX. Okay. Di mana tempat X tadi kita replace dengan Mgx. Okay. Selepas kita replace dengan Mgx, ini grignard lah. Ini grignard lah. Ini grignard. Okay. Grignard tadi, kalau kita sambung tindak balas, kita buat further reaction, iaitu kita buat hydrolysis, tindak balas dengan H3O+, tempat Mgx akan terus ditukar dengan H. Okay. Sebelum ditukar dengan H, dia akan jadi alkin. Dan side produknya adalah MgOHX. Kan dia ada water sini kan. Kita andaikan kita ambil X ni lah. Replace tempat MgX, OH tu kita akan attach dengan Mg. Okay, so kita tengok contoh. Contoh yang pertama, okay, kita ada Cl di belakang sini. Okay, Cl tu bila react dengan Mg dry ether, jawapannya adalah, okay, saya salin dulu dekat depan, CH3, CH2, tempat Cl akan menjadi MgCl. Okay, bila dia ada Mg dan X, so ini adalah grignard. Itu adalah grignard. Okay, grignard tadi kita sambung. Kita sambung grignard, kita tindak balas dengan hydrolysis, H3O+. Okay, water beraksid. So kita akan dapat dengan asid lah. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat CH3, CH. Okay, sekarang ni hidrogen ni asalnya dua saja, CH2. Dia akan jadi CH3. Dia akan tambah satu hidrogen. Dia replace tempat MgCl tu ganti dengan hidrogen. So saya condensekan terus jadi CH3. Dan dia ada side product dia MgOHCl. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, terus tanyalah. Grignard ni kalau tak salah saya tengok pada LO di depan. Kalau tak salah saya, grignard adalah C2. Explain the use of haloalkanes in the synthesis of grignard reagent. C2. Grignard tu adalah C2. Lepas tu bila kita nak produk dia baru C3. So, tak apalah, ada C2 sikit kat sini. Okay, so next is, kalau soalan A, saya bagi compound, cari grignard, lepas tu saya follow, dapatkan B. Soalan B, saya nak tahu siapakah alkin di depan sini. Grignard saya dah sediakan. Ini grignard. Macam mana kita tahu di grignard? Dia ada Mg. Dia ada Mgx. Mg halogen. So itu grignard lah. Okay. So siapakah sebelum grignard tu? Siapakah sebelum grignard? Okay, siapakah sebelum grignard bermaksud pada kawasan, pada karbon yang terikat Mg dengan MgBr tu, dia akan jadi, saya tulis kat sini lah jawapan dia, CH3. Okay, salin dulu. Okay, kemudian kawasan ini MgBr tu ikat dengan karbon tengah tu kan. So dia akan jadi Br lah. Dia akan jadi Br. Sebab apa pakai Br? Sebab dekat sini digunakan Br. Okay. Alright. So selepas tu daripada C kita dah dapat, dia akan dapat grignard. Okay. Hydrolysis. Hydrolysis maksudnya dia jadi CH3, C. Okay. Yang ini bila kita tambahkan satu hidrogen dekat atas ni, daripada satu dia akan jadi CH2. Lepas tu jadi CH3. Lepas tu side product dia. MgOHX. MgOHBr. Boleh nak? Macam tu je. Tempat yang ada MgBr gantikan dengan hidrogen. Jadi alkin lah. So kita akan dapat daripada 2-bromopropane, dia akan dapat propane. Synthesis of propane daripada 2-bromopropane. Okey. Seterusnya untuk soalan C, soalan C saya tukar pula. Kali ni saya nak cari siapakah grignard, siapakah haloalkin di depan sekiranya kita dah ada produk dia. Kita ada
methyl cyclopentane dan juga MgOHCl. So siapakah E dan F? Siapakah E, siapakah F? Okey, kita tahu tempat yang dekat sini mana ya? Okey, so saya letakkan kat sini. Cari Grignard dulu. Tarik atas CH2 MgCl. CH2 MgCl. Okey. Dan di depan sini adalah CH2Cl. Saya padam sikit. CH2Cl. Okey, ini adalah alternatif yang pertama. Dia sebenarnya nak letak di mana-mana pun boleh sebab jawapan dia adalah kita tak tahu di mana halogen. Mungkin boleh letak di atas sini ataupun atau ini contoh yang lain. Ataupun kita maybe tak nak guna atas ni, mungkin kita nak guna dekat sini. MgCl. Atau ini pilihan jawapan. Maksudnya organik ni asalkan kita dapat jawapan ni kita nak kat belakang tu, kita bolehlah. MgCl pun boleh juga. Okay, so boleh ada dua jawapan. Okay, jelas nah? Okay, so ini adalah sintesis yang pertama iaitu daripada Grignard. Cara daripada Grignard untuk dapatkan alkane adalah kita ambil Grignard dan kita tindak balas dengan H3O+. Terus dapat alkane. Okay, seterusnya kita nak tengok Grignard tapi sekarang ni dia nak menghasilkan primary alcohol. Synthesis of primary alcohol from Grignard. From Grignard. Okay, tengok betul-betul. Okay. Daripada Rx tambah Mg dry ether akan dapat RMgX. So ini nama dia Grignard. Grignard reagent. Okay. So tengok saya buat. Okay. Saya ada or dekat sini. Or ni maksudnya atau. Boleh gunakan equation di atas atau di bawah. Cuma saya nak explain macam mana dia berlaku. Saya akan banyak gunakan equation di bawah yang nombor 2 instead of number 1. Okay. Tetapi perlu juga awak tahu macam mana kalau tiba-tiba soalan tak bagi dalam 1, 2. Okey, so Grignard tadi tindak balas dengan metanal. Metanal. Ni mesti metanal, wajib. So apa yang berlaku adalah, tengok. Okey, saya akan salin metanal dulu. Untuk dapatkan produk ni, saya akan salin metanal dulu. Metanal. Ini metanal kan? Metanal. Grignard ni, kita akan ambil R dia, masukkan bawah metanal. Bawah metanal macam tu. Masukkan bawah metanal. Kemudian bila kita masuk, karbon akan jadi 5 bonding. Jadi dia akan naik ke atas. Elektron akan naik ke atas, maka dia akan jadi macam ni. O minus. Okey. O minus tadi akan dipegang oleh MgX. MgX. Sebab tu dia jadi macam ni. Dia jadi Grignard di bawah. Ini adalah yang datang daripada metanal. OMgX. Okey. Selepas itu kita buat hydrolysis. Yang ini dia buat 2 kali. Pertama dia buat react dengan metanal, kali kedua dia buat reaction dengan hydrolysis. Maksudnya dia buat followed by reaction. Mula-mula dia tambah 1, dia goncang-goncang, tinggal sekejap 5 minit tambah pula solution yang kedua. So kalau dia ada 1, 2 maksudnya dia followed by reaction. Okey. Apa yang berlaku selepas dia hydrolysiskan compound tadi, OMgX akan berubah menjadi OH. OMgX akan berubah menjadi OH. Okey, disebabkan karbon ini terikat dengan satu grup R, maka dia adalah primary alcohol. Grup R tadi yang bawah ni datang daripada sumbernya daripada Grignard. Okey. So cara penulisan bagi equation yang pertama adalah saya asingkan 1 dan 2. Okey. Soalan boleh dia sekalikan. Tengok tengok equation kedua di bawah. Equation di bawah. RMgX tambah Mg dry ether dapat Grignard. Lepas Grignard dia terus buat pada garisan yang satu ni atas 1 bawah 2. Maksudnya dia dah sekalikan daripada sini sampai sini dia sekalikan, maka dia skip dekat tengah ni. Dekat sini dia skip.
OMGX tu dia dah skip. Sebab dia terus buat hydrolysis, maka dia akan dapat terus end product dekat sini. Faham tak? Equation yang kedua, dia skip kawasan yang saya starkan. Dia terus dapat end product. Okay, kalau kita gunakan yang pertama, perlu ada yang star perantara dia, perlu lepas tu kita hydrolysis. Kalau kita gunakan equation yang kedua, kita tak perlu letak yang saya starkan tu. Okay, kita tengok contoh. Okay, contohnya, kita ambil contoh yang mudah dulu. CH3, CH2Cl, okay, tambah Mg dry ether. Okay, tengok saya akan dapat CH3, CH2, MgCl. So itu adalah Grignard. Grignard tadi react dengan methanol. Saya terus buat 1, 2. Methanol followed by hydrolysis. So saya akan skip step kedua. Okay, tengok saya buat. Cara kita nak dapatkan produk yang betul, okay, tengok saya akan salin methanol dulu. Saya akan salin macam ni dulu. CH macam tu. So atas ni ada O, ini okay. Grignard akan masuk daripada bawah. Yang ini kita tulis dekat bawah. Sambung dekat sini. CH2, CH3. Sambung pada karbon yang terikat dengan magnesium. Karbon CH2. Okey. Kemudian selepas dia hydrolysis, sepatutnya jadi OMGX kan? Sepatutnya. Tetapi kita dah buat terus hydrolysis. So kawasan OH tadi, kawasan O tadi, dia akan terus jadi OH. Tambah MgOHCl. Okay, so ini adalah primary alcohol kerana OH ini terikat dengan carbon primary. So dia adalah primary alcohol. Okay, lagi sekali. Ada apa-apa nak tanya tak? Lagi sekali kita cuba, kita ubah soalan sikit. CH3, CH, Br, CH3. Okay. Awak boleh ikut ke ni? Mau respon seorang? Boleh, madam. Boleh. Okay. So kawasan Br akan jadi MgBr. Okay. Tambah dengan methanol. Followed by hydrolysis. Okay, siapakah produknya? Ingat kalau untuk buat primary alcohol, mesti gunakan methanol. Use methanol. Methanol lepas tu followed by hydrolysis. Okay, cuba dapatkan produk akhir dia. Ini saya buat daripada depan ke belakang tau. Soalan boleh buat daripada produk mencari reaktan. Saya buat, sekarang ni saya buat reaktan mencari produk. Soalan boleh terbalik lah. Okay, dah. Okay, so macam biasa cara nak dapatkan, ini tips lah. Ini tips untuk mendapatkan produk yang tepat. Salin dulu methanol ni. Okay. Salin dulu methanol. Alamak. Sorry. Salin dulu methanol. Okey, salin dulu yang ini. Ini tips untuk mendapatkan produk. Tapi kalau soalan dia tak semestinya macam ni lah nah. Okey, so nak sambung kat bawah. Ini adalah kawasan R yang kita akan attach dengan methanol tadi. Okey, kawasan R ni kita perlu sambungkan pada karbon yang terikat dengan Br ni. Sekejap ya. Sambung pada karbon yang terikat dengan Br ni. Maka saya akan ambil CH, CH3, CH3. Okey. Kemudian kawasan double bond ini akan bertukar menjadi OH. Kita letak terus OH sebab kita tahu kita dah buat followed by hydrolysis.
Bila followed by hydrolysis, kita tukarkan terus. Kawasan double bond O akan jadi OH. Tambah side product dia, MgOH-Br sebab kita guna bromine. Okay. So dapatlah masih lagi primary alcohol sebab kita gunakan metanol. Okay, dapat primary alcohol. Okay, ini adalah bagaimana primary alcohol disintesiskan melalui penggunaan grenade. Okay, jelas nak? Okay, so ini adalah primary alcohol. Tipsnya adalah guna metanol. Next, kita nak hasilkan secondary alcohol. Secondary alcohol. Tipsnya adalah gunakan aldehyde. Okey, nanti saya explain kenapa kena guna aldehyde. Aldehyde ni maksudnya sebarang aldehyde lah, any of aldehyde compound, tapi dia mesti aldehyde. Aldehyde. Okey. Sama juga seperti tadi, saya akan buat dua equation. Okay. Yang pertama yang ada tengah sini, yang ada dia punya before hydrolysis. Yang kedua yang kita dah simplify kan, letak 1, 2. Okay. Kalau kita tak simplify, ini adalah satunya, ini adalah duanya. Okay. So macam mana dia boleh jadi secondary punya compound? Because tengok mula-mula grenade katakan kita ada kita daripada RX. RX ni dia akan carry group R yang pertama. Okay. So group R yang pertama tadi, okay, kita react dengan Mg drug ether, kita akan dapat RMGX. Saya masih lagi nak jelaskan dia. Ya? Syakirah ke tu? Oh bukan. Okay, kita masih lagi carry group R yang pertama. Kemudian kita tindak balas dengan aldehyde. Okey, aldehyde maksudnya bila dia ada aldehyde, dia ada R. Aldehyde kan ada R C double bond O. So R yang datang daripada aldehyde itu katakanlah R yang kedua. Okey. Tadi masa kita buat guna metanol untuk dapatkan primary alcohol, sumber R tu hanya datang daripada grenade. Metanol tidak ada group of R, sebab tu dia hanya akan jadi primary alcohol. Okay, nampak tak permainan dia kat situ? Okay, so dekat sini dia akan ada dua grup R. Okay, bila kita nak dapatkan produk, kalau kita tindak balas sebelum kita hydrolysis macam biasa, R akan masuk daripada bawah. Sorry. R1 warna merah daripada grenade. R2 kita salin daripada karbonil dan kita ada kawasan OMGX. OMGX selepas hydrolysis akan bertukar menjadi OH. So dekat sini karbon ini terikat dengan dua grup R, iaitu yang datang daripada haloalkane, daripada grenade dan juga yang datang daripada aldehyde. So dia akan jadi secondary alcohol. Okay. Kalau kita skip di tengah, so sama juga proses dia. Dia akan dapat R1, R2, atas tu adalah OH. Okay, jom kita buat example. Contohnya, okay, CH3Cl katakan tidak balas dengan Mg dry ether. Kita bagi banyak sikit CH3, CH2Cl. Okay. So dia akan jadi CH3, CH2, MgCl. Okay. So saya nak gunakan equation yang kedua. Saya terus skip pertengahan dia. Tindak balas followed by. Yang pertama saya react dengan etanol. Aldehyde kan? Aldehyde dengan dua karbon, add lah etanol. Followed by hydrolysis. Okay. So macam mana saya nak lukis? Lagi sekali sama macam tadi, kita akan mula membuat jawapan dengan cara menulis aldehyde ni dulu. Okay, so saya akan tulis CH3, CH, okay. Kemudian masukkan di bawah sini grenade. Bawah sini kita masukkan grenade. CH2, CH3. Okay, kemudian pada kawasan double bond O akan jadi OH selepas hydrolysis plus MgOHCl.
Okay, so kita akan dapat secondary alcohol. Sebab carbon tadi adalah carbon secondary. Macam mana sumber secondary itu datang? Satu daripada grignard, satu daripada aldehyde. So jadilah dia secondary alcohol. Okay, sebab tu tips dia untuk secondary alcohol mesti react dengan aldehyde. Okay, soalan seterusnya kita cuba satu lagi. Saya guna yang samalah. Letak sini BR pula. Okay, so andaikan dia dapat macam ni. Okay, kali ni saya nak guna, okay, kita pakai segitiga lah. Macam tu. Ada height lah ni kan. Apa tadi? H3O+. RC double bond OH. Okay, siapakah produknya? Ingat tips saya, lukiskan dulu carbonyl tu. Start with carbonyl. Itu bila kita nak memberi jawapan. Okay, soalan kita kena perhatikanlah. Nanti kita buat soalan latihan kat belakang. Okay, dah. So, saya akan salin ini dulu. Macam tu. Okay, C, H. Okay, masukkan aldehyde, masukkan grignard daripada bawah. Tempat double bond O akan bertukar menjadi OH dan terus dapat Mg OH Br. So dapatlah secondary alcohol yang kita nak. Okay. Ini sumber daripada grignard, atas ni sumber daripada aldehyde. So this is secondary alcohol. Okay. Alright. Boleh nak? Alright. Sekarang ni ini secondary. Sekarang saya nak buat untuk synthesis of tertiary alcohol. Okay. Secara umumnya tadi awak tahu kalau react dengan metanal, sumber R-nya daripada aldehyde, sumber R-nya daripada grignard. Jadi hasilkan primary. Kalau secondary, dia ada dua sumber R. Satu R daripada grignard, satu sumber daripada aldehyde. So dah ada dua R. Kalau nak jadi tertiary, agak-agak siapakah yang kita kena react untuk dapatkan 3 R? Ya, dengan siapa? Ketone. Yes, thank you very much. Ketone lah. Okay, betul. So sumbernya mesti ketone. Use ketone. Okay, sama proses macam tadi. Okay, lagi sekali. Okay, mula-mula kita ambil RX. So jadikan grignard. Ini sumber R yang pertama. Disebabkan kita nak dapatkan tertiary alcohol, maka kita perlu ada 3 group of carbon. Okay, disebabkan satu datang daripada grignard, maka lagi 2 datang daripada ketone. So dia ada R2 dan R3. Okay, 2 group R datang daripada ketone. Okay, macam biasa kalau kita tengok step yang pertama, kita buat one by one. Okay, kalau kita buat one by one, ni step 1, ni step 2. Grignard kita letak daripada bawah. Okay, R2 dan R3 memang dah sedia ada pada ketone tersebut. Okay, kemudian kawasan OMGX. Kita letak ni. Kawasan OMGX selepas hydrolysis akan bertukar menjadi OH. Dengan itu, karbon yang kita perolehi adalah karbon tertiary, maka kita berjaya hasilkan tertiary alcohol. Okey. So, sekiranya saya skipkan di tengah, macam tadilah, saya terus buat 1, 2. Okay, dia akan jadi seperti berikut. Okay, kita tengok contoh. Okay. Triether, CH3, CH2, Cl. MgCl. Okay, terus buat. Kita pakai yang paling mudah sajalah, propanon. Okay, propanon followed by hydrolysis. Okay, dapatkan produk dia. Soalan B.
Okay, siapakah dekat situ? Lepas tu tindak balas dengan 1, 2. Okay, katakan saya bagi produk lah. Saya bagi produk. Nak uji awak sikit lah. Okay, saya bagi produk dekat sini. Okay, katakan macam ni. Okay, so siapakah ini 13? Siapakah A, siapakah B? Okay, bercari. Siapakah A, siapakah B? Soalan dia boleh produk bawa ke belakang balik pun. Okay. So A kita buat A dulu kan. A senang sikit. CH3, CH3 sediakan jadi MgBr. Okay, setelah. Oh, atas tak buat lagi. A, B, C ni C lah. Kita buat jadi A, B, C. Okay. So siapakah B? Okay, B ni kita tengok. Bawah ni adalah Grignard punya bahan kan, punya R kan. So maksudnya ini adalah kawasan apa tu? Kawasan apa? Kawasan ketonnya. Okay, so kawasan ketonnya adalah seperti berikut. CH3, ingat OH itulah yang datang daripada double bond O. So itu adalah kita punya B. Compound kita sebelum kita react. Okay. Semak ya. Okay, untuk C akan jadi OH, ini akan jadi CH2, CH3. Okay, so kita dapatlah tertiary carbon, so tertiary alcohol. Ini pun sama, tertiary alcohol. Okay, boleh sampai situ? Ini sintesis yang ke-3. Berapa tadi? Kedua, tiga, empat. Yang keempat. Sintesis yang keempat. Okay, boleh saya gerakkan ke depan? Boleh madam. Okay, alright. Okay, yang terakhir adalah synthesis of carboxylic acid. Synthesis of carboxylic acid. Okay, tadi, mula-mula tadi alkane, lepas tu kita buat 3 jenis alkohol, kemudian nak pergi kepada carboxylic acid. Okay, untuk carboxylic acid, okay, sama tengok sini, kita start daripada Grignard, kita start daripada haloalkane, jadikan dia Grignard macam ni, okay, dia adalah Grignard. Bezanya adalah kita react dengan CO2. Ini step pertama, ini step kedua. Dekat tengah-tengah ni perantaraan dia. Okay, so macam mana dia jadi? Tengok saya cerita ni. Dia jadi macam ni. CO2 tu kita buka dia macam ni. Ini tips untuk awak faham. CO2 kan macam tu structure dia. Okay, dia ada 2 OH lah, satu kiri, satu kanan. Tadi masa kita buat untuk carbonyl dia ada 1 OH kan. Tempat yang OH itu, tempat yang double bond, apa ni? Sekejap. Tempat yang double bond O itulah, apa ni? Tempat yang double bond O itulah yang akan menjadi OH. Kan? Okey, tengok sekarang kita ada 2, kiri dan kanan double bond O dia. So dia macam ni. Grignard, R Grignard ni akan masuk daripada bawah. So bila dia masuk daripada bawah, dia akan jadi macam ni. O, okey, dia akan ambil salah satu double bond O tu. Dia akan, R akan masuk sini, R daripada Grignard. Kemudian bila dia masuk,
dia tak boleh jadi double bond macam ni kan. Karbon akan jadi 5. Satu ni dibawa ke sana. So dia akan jadi double bond O sebelah kiri kekal, R masuk bawah, dia akan jadi O minus. O minus tadilah yang akan attach dengan MgX. Dia jadi macam ni. Okay, so dia akan ambil salah satu O saja. So saya ambil O sebelah kanan. Dia akan jadi O minus MgX. Maka double bond O sebelah kiri itu dikekalkan. Okey, kemudian selepas kita hidrolisiskan, okey, macam biasa, lepas hidrolisis, kawasan OMgX akan bertukar menjadi OH. Okey, so bila kita tengok keseluruhan struktur tu, karbon tadi dia ada double bond O dan dia juga dia ada OH dan dia ada group of R. Maka dia akan jadi carboxylic acid lah. Okey, maksudnya C double bond O tu datang daripada CO2. Okay, right. So ini kalau kita buat 1, 2, kita akan dapat juga end product ni. Okay, kita try satu soalan. CH3, CH2, Cl. CH3, CH2, MgCl. Okay, react dengan CO2 followed by hydrolysis. Okay, tengok saya buat. Tulis dulu CO2. Macam tu pun tak apa. Okay, masukkan R daripada bawah. CH2, CH3. Kemudian salah satu O tu akan jadi OH. Biarlah sebelah kiri ke sebelah kanan ke tak kisah. So dia adalah asid karboksilik. Cuma keadaan struktur itu dilukis dalam keadaan selalu kan asid karboksilik kita buat macam gini kan. CH3, CH2, C double bond O, OH kan. Kita letak dalam keadaan macam itulah, keadaan yang lebih proper. Tetapi struktur ni disebabkan kita nak dapatkan struktur yang confirm betul, kita masukkan macam ni. Okay? Cara kita tulis tu. Tak kisah. Supaya senang awak masukkan. Okey. Soalan kedua. Okey. Siapakah kat tengah? Ini CO2 lah. Memang tak ada cara lain lah kan, mesti CO2. Okay. So siapakah A dan siapakah B? Ini adalah contoh kalau kita nak outline sintesis daripada chloroethane. Contohlah soalan kata propose a synthesis of chloroethane. Chloroethane kepada propanoic acid. Contoh soalan kata, outline synthesis propanoic acid from chloroethane. Okay. Chloroethane ni 2 karbon. Propanoic acid ni 3 karbon. Nampak? So macam mana kita nak tambah 1 karbon? Dalam kes ni, apa yang kita sedang buat adalah kita add karbon. Add 1 karbon. Kita tambahkan 1 karbon daripada compound asal. Add 1 karbon. From original compound. So macam mana kita nak tambahkan dan bagaimana karbon itu? So inilah daripada 2 karbon, karbon yang kita tambahkan tu sumbernya daripada CO2. Ini sumbernya. Bila dia attach dengan grignard tadi, terus dia jadi jumlahnya 3 karbon. So ingat, salah satu cara untuk menambahkan karbon dalam compound adalah melalui penggunaan grignard menggunakan CO2. Okay. Kenapa yang lain tu tak? Okay. Yang lain ni dia tambahkan tetapi dia tak tambahkan 1, dia tambahkan banyak. Ini tambah ni. Ni daripada 2 karbon menjadi dah banyak karbon kan? Penuh lah sebab dia adalah tertiary. So yang ni kita tak katalah how to add 1 carbon. Ni kita tahulah kalau banyak sangat sumber ni mesti compound yang besar-besar kan? Okay. So ini cara untuk tambah 1 karbon.
Okay, so dekat sini akan jadi CH3, CH3, MgBr. Lepas tu, okay, C double bond O. Okay, kita dah tahu satu kekal C double bond O, satu akan jadi OH. Bawah sini masukkan CH, CH3, CH3. So kita akan dapatlah carboxylic acid yang kita nak. Okay. Tambah MgOH. Dan ni tambah sendiri. MgOH, Br. Ni pun tambahlah. MgOH, siapa tadi? Cl. Okay, so selesailah sintesis bagi 5 jenis compound menggunakan Grignard. Okay, next is, okay, awak cuba lengkapkan soalan practice 1 dan practice 2. Okay, cuba buat soalan ni. 5 minit. Siapakah A, B, C, D, E, F? Okay, jom saya tulis juga jawapan dia nah. So A, CH3, CH3, MgBr. Okay, semak jawapan. Okay, B apa? Okay, dari sini dulu pun boleh. So saya tak explain lah, saya anggap saya dah cerita tadi. Kalau ada soalan, tanya lah. Okay, itu B. Saya terus buat 1, 2 ya. So boleh baca kat situ. C. Okay, D, E, F. Lepas ada resist, kawasan double bond O ni akan jadi OH lah. Tukar O tu kepada OH kan. Okay, bawah ni masukkan Grignard. Okay. Yang atas ni adalah kita hasilkan primary alcohol sebab kita react dengan metanal.
Ini metanal lah, satu karbon saja daripada aldehyde. Sumber R-nya hanya daripada grignard. Okay. Yang untuk hasilkan D ini adalah tertiary alkohol. Okay. Kenapa tertiary? Sebab kita gunakan 2R daripada keton dan 1R daripada grignard. Okay. Yang ini pun 2R juga ni. Ni dua-dua ni soalan keton ni. Kenapa saya buat 2 keton? Lepas tu nak buat 1 keton, 1 aldehyde. Tak apalah. CH3 COH CH2 CH3 bawah ni CH CH3 CH3. Ini pun tertiary alkohol juga. Okay, sebab saya buat 2 keton. Okay. And lastly F ni dia tak ada bilangan karbon yang bertambah ya, sebab dia datang daripada grignard yang 3 karbon. Lepas tu terus kita hidrolisiskan. Jadi kita tak buat sebarang penambahan karbon. Kita hanya tambahkan hidrogen di mana CH tu dah jadi CH2. Dia jadi propane. Okay. Boleh ya? So sila semak jawapan untuk practice 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 lah kalau awak betul semua 6 markah. Okay, teruskan kepada practice 2 tapi ini pembetulan. Sorry, dekat sini terus attach MgCl. Gariskan ini, tukar kepada MgCl. Tak ada O, saya skip tu. Typing. Okay, sambung. Kali ni saya bagi produk, awak cari siapakah D, E, F. A, B, C, D, F. Okay, cari dulu. Hari ni kita buat sejam lebih sikit ya. Awak tak ada kelas kan? Kalau ada apa-apa tak apalah. Tak beli makan lagi kan? Nak habiskan. Lagi tak? Oh, ada lagi latihan. Okey, tak apalah, laju sikit lah ya. Okey. So siapakah A di depan sini? A ni adalah, kita tahu kawasan MgCl tu adalah kawasan haloalkin dia kan. So CH, CH3, ini adalah Cl dia. Itu A. Okay. Kemudian saya nak buat B. B ni kena dengan CO2. So, ini senang je. Okay, selesai B. C. C pun senang je. Dah biasa. Okay, dapat C. Okay, D, E, F. Kita buat F dululah. F kan tak ada apa-apa daripada CH2, CH dah jadi CH2, dia adalah alkin. So F ni kita tahu mesti tambah H3O plus je. Okay. Okay. Sekarang nak cari D dengan E. Mari kita tengok. Okay, D dengan E, kita tengok kita ada 3R dekat sini. 1, 2, 3 kawasan R. Okay, 3 group of R. So dia adalah tertiary alkohol. Kalau tertiary alkohol, D ni mesti keton. D itu mesti keton. D is keton. Sebab 3R. Okay. So kita nak tahu R mana yang datang daripada grignard. So katakan saya nomborkan ini R1, R2, R3. Okay, R mana datang daripada grignard? Jawapan? R mana adalah grignard? 1, 2 atau 3? R3. 3 madam. Betul. So kalau R3 itu adalah grignard, maksudnya ini kita tahu pula kawasan OH ni adalah yang datang daripada double bond O kan. Jadi kawasan keton tu adalah yang saya birukan ni. Ini adalah kawasan keton. Okay, maka D adalah CH3, C double bond O, CH3. Itu adalah D.
Okay. Alright. So teruskan kepada E. Kawasan E sekarang ni E adalah secondary. 1, 2. Secondary alcohol. Secondary alcohol kita tahu E is aldehyde. E adalah aldehyde. Okey. Tetapi sekarang ni kita tengok kedudukan OH saya letak sebelah kanan. Nampak? So soalan dia tak semestinya ikut tips kita. Kalau tips saya lukis dulu double bond macam ni kan, letak R ni adalah grignard kan. R ni masih di bawah. Itu tips saya. Tetapi kalau soalan dia tak semestinya macam tu. Dia akan putarkan ikut mana yang dia suka. Macam tu ke. R tu masuk daripada tepi pun boleh. Okey, tak semestinya daripada bawah. Okay, yang masuk bawah tu tips saya saja. Okey, so kita ada ini R1, R2. Okey. Yang manakah datang daripada grignard? R1 atau R2? Satu, madam. Okey, R1. Obviously lah sebab dia ada cyclic kan. Maka sebelah sini yang saya hijaukan ini adalah kawasan aldehyde. Maka aldehyde-nya adalah, kita tahu OH tu adalah yang double bond. So kalau awak nak tulis yang sebenar, yang keadaan struktur yang asal dia macam ni lah. Seolah-olah aldehyde dia duduk macam tu. Okey, so itu adalah, ini adalah E. Nak lukis maintain macam tu pun boleh ataupun nak bagi dia nampak lebih sopan, tulis macam ni. Ini samalah juga. Cuma cara kita tulis tu saja. Okey, tulis macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Asalkan dia adalah compound yang sama. Okey, so selesai practice 2. Okey, ini senang sebab awak hanya perlu cari siapakah A, B dan C. Next kita tengok soalan exam. Ini contoh soalan exam. Betul kan ini? Betul kan? Show how 2,2-dimethylpropane is converted to, tukar sini. Converted to 3,3-dimethylbutanoic acid. Saya tersalah tu. Via the use of grignard. Okay, dia nak kita convert. Kita convert daripada 2,2-dimethylpropane convert kepada butanoic acid melalui grignard. So macam mana nak buat? Ini baru soalan exam. Okay, so kita tulis dulu. 2,2-dimethylpropane tu macam mana? 2,2-dimethylpropane. Okay, 2 macam ni lah. 2,2-dimethylpropane. Ini alkane ni. Alkane kan? Okay, nak jadi propane ni campur jumlah karbon dia 3, 4. 1, 2, 5 karbon lah semua. 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbon. Okay. 3,3-dimethylbutanoic acid 5, 6. 4, 5, 6. 6 karbon. Okay, kita tulis dulu butanoic acid ni macam mana? 4. 1, 2, 3, 4. Karbon ketiga ni. Okay, padam bagi nampak positif sikit. Okay. So, daripada 5 karbon, 1, 2, 3, 4, 5, dia jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbon. Dia tambah 1 karbon tu. Struktur sebelum 5 karbon, struktur selepas 6 karbon. Dan dia nak dapatkan, dia nak melalui grignard yang hasilkan carboxylic acid. So, theoreticalnya adalah kalau grignard RMGX, kita nak jadi carboxylic acid mesti melalui CO2 followed by hydrolysis. Okay, teorinya macam tu. So awak mesti gunakan CO2. Kalau CO2, of course lah kita memang tambahkan 1 karbon daripada 5 menjadi 6. So dekat sini kita akan add 1 karbon. Add 1 karbon. Okay, so confirm guna kaedah tu. Cuma ni sekarang ni dia start daripada alkane. Ini grignard. Grignard sebelum tu adalah haloalkane. Sebelum haloalkane dia start dengan alkane. Daripada alkane nak pergi kepada grignard macam mana? Alkane tak boleh direct kepada grignard. Alkane kena jadikan dia haloalkane dulu dengan cara kita buat halogenation lah. X2 UV.
dapatkan Rx. Rx baru tambah Mg dry ether. Okey, cuba buat. Ini soalan pattern exam lah ya. Maka awak kena hafal lah. Kalau kita nak buat carboxylic acid melalui Grignard daripada 5 cara, mana satu cara yang betul. Okay, selesaikan 3 minit. Okay, bila kita nak outline synthesis, dia tak boleh pergi straight away. Tak ada cara. Dia kena lalu banyak jalan baru sampai. So, saya turun bawah nah. Daripada A, nak jadikan daripada tanalah A, X kepada Y. Contoh ya. Daripada X, nak jadikan Y. Tak boleh pergi ni, kita lalu kot bawah. Tulis yang mula dengan yang kita nak di hujung kiri, di hujung kanan. Macam tu. Lepas tu kita turun bawah. Bagi dia jadi macam cycle. So, nak tambah dengan BR. BR boleh, CR pun boleh nak. BR2 UV. So, kita akan dapat. Ini back to alkane punya chapter. Dia akan dapat satu produk saja ya. Sebab all the hydrogens are primary. Okay. Lepas tu, baru dapat haloalkane. Okay, haloalkane baru boleh pergi Grignard. Itu tambah Mg dry ether. Okay, kita bawakanlah dia ke kanan. Okay, menuju kepada yang kita nak tu. Dapatlah CH2 Mg Br. Okay, so kita nak pergi sana. Sana tu mungkin struktur dia tak cantik, tak apa. Kita letak bagi cantik sikit kat bawah ni. Oh, nak pergi direct tulis pun boleh ataupun nak tulis yang baru. Tengok CH3, C, CH3, CH3, CH2 sambung dengan C double bond O, OH. Yang ni saya buat ikut kaedah ni. Kalau awak nak buat ikut kaedah yang sepatutnya, kita nak buat macam ni kan. Double bond O, OH masuk kat bawah CH2, C, sekejap saya padam dulu. Okay, kalau kita nak buat cara dia, C double bond O, OH masukkan CH2 yang ada C, CH3, CH3, CH3. Ingat dia tempat yang carbon yang attach dengan Grignard tu yang kita attach dengan C tadi. Okay, so nama dia apa? 1, 2, 3, 4. 3 dimethyl apa tadi, butanoic acid. Betul lah. Betul lah saja kita dapat ni. Nak buat macam ni pun boleh, nak buat macam di atas ni pun boleh. As long as awak dapat benda yang sama. Okay, boleh ke tu? Dapat tak? Berjaya faham ke tidak? Dapat, madam. Okay. Thank you for respond. Keletihan dia. Tak apa, puasa first day. Okay, dah nah? Alright, so ini exercise-nya. Next is, okay, ini soalan-soalan tutor awak cuba buat. Okay, kita nak pergi kepada mind map. Mind map. Ni macam tak cukup ni mind map ni. Saya, bukan tak cukup, garisan saya tak penuh. Sekejap kena tambah sikit. Buat adjust lah sendiri ya. Okay, ada berapa daripada Rx. Ini yang depan ni adalah Rx saja. Lepas tu kita sambung dengan Grignard. Okay. Awak cuba lengkapkan perlahan-lahan. Mg dry ether, confirm dah kat sini. Ini bukan Rx, sorry, betulkan RMGX. Betul kan? Okay. RMGX ada 3, hydrolysiskan saja. Awak lengkapkanlah nah.
Ini kalau saya hidrolisiskan, lepas tu aldehyde followed by hydrolysis, ketone followed by hydrolysis, carbon dioxide followed by hydrolysis. Okay, ini adalah kawasan Grignard. Okay, yang baru kita masuk hari ini. Okay, yang sebelah kiri ni, awan sebelah kiri tu adalah previous lesson. Previous lesson, apa ya? H2O, ada 7 nucleophile kan? NaOH, alcohol, RO minus, Na plus, KCN, apa lagi? RC double bond O, O minus, Na plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amonia. Amonia ada 2, tambah kat sini. Amonia biasa dengan amonia excess. Apa lagi? Sambung kat sini. Sorry, termasuk bawah ni. KOH itu dapat alkin kan? KOH itu dapat alkin. Okey, itu yang menghala keluar. Kalau saya tersilap ataupun terlupa masukkan, awak tambah balik lah. Yang menghala ke dalam daripada daripada alkin. Alkin X2, sorry, tengok X2 pun salah lah. X2 UV daripada alkin. Alkin ada banyak kan? HX boleh, alkin tambah HBr peroxide boleh. Okay. Apa lagi? Alkin tambah X2, CH2, Cl2, X2, CH2, Cl2. 1, 2, 3, 4. 4 cara ke? 1, 2, 3, 4. 4 cara untuk dapatkan Rx. Kalau saya terlupa, awak tambahkanlah. Okay, so selesaikanlah hujung-hujung tu semua. Habiskan. Ni dapat alkohol kan? Alkohol. Ether. Sumber je weak dengan strong nucleophile. RCN, ini dapat ester. Ini dapat garam. Ini dapat amine. Ini dapat alkin. Ini dapat carboxylic. So dapat alcohol tertiary. Alcohol secondary. Alcohol primary. Ini dapat berapa alkin. Okey, selesai. Ini baru chapter saja nah. Lepas ni kita akan hubungkan chapter kepada chapter yang lain pula untuk outline synthesis. Okey, lupa nak cakap. Tadi saya dah sebut cara nak tambahkan satu karbon. Yang pertama kita gunakan CO2. Kita add one carbon dalam kompaun asal. Okey, untuk ketone dengan aldehyde kita add carbon juga, tapi carbon kita adalah banyak. Satu cara lagi, ini pun boleh ni, metanal. Metanal pun add satu carbon. CO2 add satu carbon, metanal pun dia add satu carbon juga sebab dia sebab H dengan H. Metanal dia tak ada group yang besar, dia cuma satu pada yang dekat dengan double bond O saja. Itu pun tambah satu carbon. Lagi yang tambah satu carbon CN, KCN. Ini pun add one carbon. Yang saya starkan tu semua sintesis ni boleh tambah satu carbon. Contohnya ini katakan metanal, methyl X, ini dia ada 3, dekat sini 3 tambah 1 N dah jadi 4 dah. Tambah 1 C dekat sini dah jadi 4. Okey, dia boleh tambahkan 1. Okey,
Ada lagi ke? Okey, soalan pasia muka surat 45 dan 46 ni awak bolehlah cuba-cuba dan kita tengok Ustaz apa ada. Kita tengok pattern je nanti awak try. Draw the structure of product form when 1-bromopropane react with the following reagents. Tengok. Kalau soalan ni keluar senang je. 1-bromopropane, awak buatlah equation setiap satu. Setiap satu equation tu satu markah. React dengan amonia, react dengan metanol, react dengan sodium cyanide. Sodium cyanide ni adalah NaCN. Okay, water. Semua ni, 4 benda ni kita dah bercincang dah dekat sini. Ni. Mana tadi? Sodium cyanide lah ni. Ini sodium cyanide kat bawah. Ini saya pakai potassium cyanide. Boleh juga NaCN. Okay, ni kalau keluar exam ni senyum je. And then draw and name the mechanism for the reaction between 1-bromopropane with sodium cyanide. Okay, 1-bromopropane ni adalah carbon primary kan. 1-bromopropane tambah NaCN. So awak akan dapat CH3, CH2, CN tambah NaBr. Okay, dah buat equation, dia nak draw and name the mechanism. Draw ni maksudnya kita kena buat lah apa mekanism dia, arrow semua tu. Okay, draw mechanism tu macam show lah. Okay, so mechanism dia akan undergo SN1 atau SN2 ni, soalan ni. Beritahu Ustaz jawapan dia. SN1 atau SN2? SN2. SN2 mechanism. Nampak? Senang saja. Soalan exam. 4 markah. 4 markah, 1 untuk equation, 1 untuk penyataan jenis mekanism dan 2 lagi untuk show mekanism dia. Satu set tu 2 markah bersama dengan arrow dia. Okay. Next. Kita tengok ni, kita nak lalu-lalu je lah. State and show the mechanism for the reaction of 1-bromoputane with hydroxide ion. Sama juga 1-bromoputane dengan OH minus pula. OH minus, state adalah SN2, show mechanism, tunjukkan mechanism dia. Sebab dia adalah primary RX yang tidak ada steric effect. Okay, lepas tu, okay, ini dia bagi ayat 7 markah ni. Mari kita tengok 7 markah ni. Okay, 1-chloropropane react with KCN in ethanol under reflux to form HH. Reduction of HH produce JJ. Alamak, reduction tak belajar lagi. Hydrolysis of HH using aqueous acid produce KK. Grignard reagent of 1-chloropropane react with ethanol to form LL. Grignard, LL ni mesti primary alcohol. Mesti ethanol. Ethanol adalah aldehyde secondary alcohol. Show the formation of Grignard reagent, draw HH, JJ, KK, LL, write the chemical equation for the formation of JJ and LL. So yang ini, yang ayat di bawah ni awak faham dah. Ayat di atas ni mungkin tidak sebab awak tak belajar lagi reduction. Mana reduction tadi? Ni kan. So yang ini awak dah faham sikit dah. Okay nah. So itu adalah kaedah dia lah. Okay, yang ni dia kena tulis balik dia punya equation baru kita nampak. Translate sentence ini dalam bentuk equation. Okay, habis. Alright. So dengan itu maka saya dah berjaya selesaikan LO untuk F dan juga D. Ini bermaksud kita dah selesai chapter 7. Selesai nah chapter 7. Okay. Maka awak boleh get ready untuk UPS hari Rabu ini. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada lagi ke soalan?